Petang garang main bola, dua pendek pula. Kalau kita sayang Allah macam sama lah. Segala-galanya kita cinta. Kalau Nabi minat, kita minat. Tak ada kalau Nabi minat, kita minat. Macam orang kasih dengan orang puan. Habis, kalau awet dia minat, dia minat. Dia tanya awet dia, kalem dia minat. Awet dia kata, I minat pink. Orang lelaki pun jawab, I pink juga. Padahal dia biru. Pasal apa nak menunjukkan bahawa dia sangat kasih pada perempuan tu tak? Dia tanya apa tu lah minat lauk apa? Nah, apa dia kata minat ikan kembung, goreng tawar. Oh, ai sama kok goreng tawar je kok. Padahal dia minat masuk ikan. Tapi oleh kerana nak tunjuk buktikan dia sangat sayang, dia sanggup tukar minat. Nah, dah kasut dia suka kasut apa? Awak dia kata, I suka kasut tumit tinggi, awak nak isi. Boyfriend jawab, oh, I tumit tinggi tau. Habis. Bukan saja minat. Duduk sekejap masih. Pasal apa? Terlalu cinta. Betul tak? Kalau kita cinta dengan orang puan, tapi dia mesej 2 tahun sekali. Apa sebab cinta ini? Nah, kalau kasih sungguh, 1 minit, 1 mesej. Budak-budak tak ni, ping, kali nak duduk diam. Nah, ping, hai, kalau kita tanya. Puan jawab pula, hoi. 10 sen, selkong. Dah 1 minit. Wah, apa tu? Puan pula jawab, ikut suka orang lah. Betul tak? Pasal apa? Pasal terlalu sayang, terlalu kasih. Takkan tanya pun tak boleh. Boleh saja je air kurang 3%. Dengan 3%, 6%. Nampak? Duduk sekejap. You duduk dalam bilik tu kat dapur. Air kat dapur. Kat dapur tu kat mana? Kat punggung dah. Pasal apa jadi gitu? Pasal ni orang bercinta. Tak? Kalau lelaki pula akan mesej, dah solat isyak. Puan jawab, I tak solat, I period. Lelaki jawab, I period juga. Siapa gitu sekali, maka kita dengan Rasulullah, hak Nabi minat, kita minat. Nabi suka bangun malam, kita bangun malam. Tapi tak berlaku Nabi bangun malam semayang. Kita bangun, tak bangun malam semayang, bangun kecil. Bangun malam kecil. Nabi bangun berdoa kepada Allah. Nabi suka bakar jubah, kita tak boleh bakar jubah. Bukan wajib bakar jubah. Dan kita nak pakai seluar tak ada tanda. Keluar air perui betul boleh pakai. Tapi belilah jubah selah, tanda kita sayang pada Rasulullah. Walaupun kita tak pakai hari-hari, aku pakai semayang Jumaat. Tanda kita cinta Rasulullah. Nah, orang kasih kan, maka kalau kita kasih yang lain lebih pada Rasulullah, tak ada iman. Rasul iman. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa minan nasi ajma'in. Atau kama qala. Tidak sempurna iman kamu, melainkan aku lebih dia sayang, lebih dia cinta daripada diri dia sendiri, daripada anak dan bini dia, daripada sekalian manusia pada alam ini. Dan adakah kita lebih sayang Rasulullah lebih daripada diri dan anak bini kita? Nah, kadang-kadang hak tuntutan Rasulullah bercanggah dengan nafsu suami isteri kita. Kita dulukan hak isteri. Ya, apa nak pergi kuliah malam ni? Ada orang mari kuliah, Tok Guru mari dari Kuala Lumpur, dari Johor Bahru malam ni. Nak, kalau jangan pergi apa, teman. Saya takut duduk seorang ni. Semalam 2 ekor anak katok masuklah kain air. Faham? Jogi tu lagi. Temang bini, takut katok masuk dalam rumah, usik bini dia. Betul katok masuk dalam rumah. Sini panggil katok dia. Ni? Kamu jangan melawak gitu. Orang tengok panggil perok. Banyak
cantik. Hidung dah pancung. Katok masa dalam rumah haji tak buat lari bini kita. Dah, 5 ikut 3 dapur je. Ada katu makan, katu. Dah, sayang ke bini, takut katok tu lari bini dia. Dapat dah pergi kuliah. Nah, dah mana esok tak kira pasal anak tuition. Pula tu. Nah, jadi tak ada nak belajar agama. Pasal apa banyak sangat ni? Alasan memang sebab kita tidak cinta Rasulullah. Kita tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah, tak dapat kasih sayang Allah. Kalau kamu sayang pada Allah, nampak? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu sayang pada Allah, fattabi'uni, maka wajib mu sayang kepada aku dengan cara ikut. Kena ikut Rasulullah kalau kita sayang akhirat. Yuhibbukumullah. Kalau orang ngaji ilmu nahwu, yuhib itu duduk pada tempat jawab, menunjukkan garanti mendapat kasih sayang Allah kepada kamu. Dengan dimatikan, disukukan huruf ba yang asalnya yuhibbu, baca yuhib, mati, menunjukkan wajib Allah sayang kamu. Dengan syarat wattabi'uni. Kita bukan wajib ikut Nabi naik unta, bukan wajib ikut Nabi maknanya benda-benda amalan zaman dahulu sesuai dengan adat zaman dahulu. Maksudnya ikutlah perintah Rasulullah. Dia ni orang perintah Nabi tok belakang. Masih kecil dia beranak ikut sunnah. Tengok masih hidup besar dah ikut sunnah, ikut bunuh jahanam. Bila mampu kerang nak bolang kubur ikut sunnah pula. Ni kita ni sama macam TV, tali basic. Orang ni panggil tali basic. Di bahasa betul ni tu lah tali basic. Orang putih yang sebut television. Jadi gitu. Faham? Tengok tali basic, mula-mula start baca dia Quran. Betul tak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru start TV. Baru start baca Quran. Surah Baqarah ayat 126 sampai 128. Comel permulaan. Muqaddimah. Sesi TV. Lepas muqaddimah Hindustan. Apa? Pusat jelek, intak. Gatu jati, pulak joget, pulak drama, pulak itu pulak. Penuh dengan maksiat. Bila habis dah siaran, awalnya pula A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tutup pula. Kita orang Melayu gini lah. Beranak beranak. Messi bagi Muhammad bin Abdul Rahman. Ayo bangun. Tahniah, ini baby. Awak dapat anak. Tahniah. Suka ayo. Ayo lu bedek. Tunggu kat hospital. Nampak? Luar bedek. Macam ke nampak? Jual kedai bersikap. Anak orang ni modern, comel sangat. Luar bedek ayo. Bunga pula tu. Sama bunga ngeting. Nampak? Luar pendek mari ayah ambil anak. Dia kan dekat dia orang bersalin kan. Kan bila beranak kan mesti disebut nama, sini tak sebut. Kan dipanggil lah. Nama ayah. Ayah mari. Untuk dia, untuk azam. Mesti kata azam. Azam tak pandai. Tak pandai azam. Jadi ayah pandai. Nampak? Tua mana bodoh anak tu. Ada pula ayah tak pandai azam. Akhirnya Messi azam. Mu suka-suka dia berlaku sungguh. Messi tolong azam. Messi azam. Baby pun jelek. Ayah aku pakai gitu. Kesian kat baby dapat ayah dia bodoh macam kambing. Bang pun tak pandai. Inilah umat Islam akhir zaman. Fi akhir zaman la yabqa min Islam illa ismuhu. Sebut dalam hadis jelas
akhir zaman tiada tinggal lagi daripada Islam melainkan nama saja Islam. Bang tak pandai, azan tak pandai. Macam mana orang buat menatu? Pasal apa? Pasal akhirat tidak menjadi ukuran. Betul, kita nak kahwin dengan anak perempuan kita nak buat menatu kita, tak wajib dia seorang ustaz, tak wajib mengaji pondok, tak wajib lepasang pondok Aceh, tak wajib balik Mesir, Jordan, Syria. Tak, tapi sekurang-kurangnya dia seorang laki-laki yang tahu fardu ain, baru boleh jadi menantu kita. Faham? Seorang laki-laki Islam yang baik, walaupun dia tak pakai piok, walaupun tak janggut panjang, walaupun tak pakai jubah, kerja makan gaji jabat kerajaan je, tapi reti bang. Orang ngajar agama dia gino, tak dia tak lagi khusus. Ini orang yang ada vision tentang akhirat, baru layak jadi suami. Ni tak luar pendek natu puas pusat je deh. Bila nikah mari duduk rumah hok lelaki, jangan ditanya semek hok puas mana rambut kuning macam orang putih gazi, tengok lah natu aku lah tu. Hok nikah baru ni, Melayu ke putih? Melayu. Dah mana rambut kuning macam ke bulu beruk? Oh, orang lain ni Cik Joh kasih dia Joh. Gitulah. Patutnya kita seorang ibu marah. Nah, ada pula anak-anak dia kata orang lain ni. Boleh jawab gitu di akhirat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu yang ada anak pasti akan ditanya daripada anak kamu. Kamu bukan si pulang, anak kamu si pulang bin si pulang. Dah kenapa anakmu puang tengah tampak dah pakai tudung keluar pasal malam? Ayo kena jawab di akhirat ni. Ni tak dah mana semua anakmu ketaknya. Aku tengok. Tak boleh kata benda. Anak-anak lain ni orang moden. Itulah. Nah, patut jangan benar keluar daripada rumah. Pasal dia telah melanggar peraturan pakaian, peraturan hukum syarah. Nah, memang dia belepeh gitu. Anak ni tengok anak dia pakai luar ketak kan. Nah, dia dah ketak cawak pendek 3 inci. Jalan macam kucing, takut berat, bunyi berat. Dia kata kau jaga anak ni. Molek tu seluar tu. Ketak itu. Oh, kalau tengok dah orang molek sangat. Itu saja boleh kata. Lepas tu ambil manggangnya orang belakang. Mau keluar daripada rumah ni, seluar ni aku kepik pada mu ni. Buka, tukar pakai baju kurung. Tu seorang ibu. Nah, tu boleh tahan lagi. Ada ibu lain pula, oh ketaknya seluar, beli duana tak? Beli tak kemak selat. Pulak dah masalah. Maka kita tidak mengamalkan apa yang Rasulullah minta kerana kita sebenarnya tidak kenal Rasulullah. Kerana tidak kenal maka tiada cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kenapa cinta kita tidak datang dalam hati kepada Rasulullah? Kerana kita masih belum kenal Rasulullah. Allah Rabbi. Faham? Pilihan Allah menjadi penghulu segala manusia. Bila dia penghulu segala nabi, dia juga penghulu segala manusia. Kita kena letak label dia, top label. Nama Nabi Muhammad kalau kita tak sebut, tidak sah ibadat kita. Kalau bang tak sebut, tak sah azan. Orang kafir nak jadi Islam, tak sebut nama Nabi Muhammad, tak jadi Islam. Walaupun dia letak nama 1000 Nabi, tidak jadi Islam. Dalam syahadah mesti sebut Muhammad. Dia kafir nak masuk Islam. Nampak? Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, satu nama Allah, zat yang wajib ada. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi Nabi Muhammad utusan Allah. Maka orang kafir jadi Islam. Minum arak 30 kontainer, Tuhan ampun. Berzina dah dengan 30,000 orang pelacur, Tuhan ampun.
Berjudi 80 tahun dah. Beranak tu judi lalu umur sehari. Tuhan ampun. Kenapa? Ni dua nama. Nama Allah, nama Muhammad. Cuba ganti nama Nabi lain. Wa asyhadu anna Yusuf Rasulullah. Tak jadi Islam. Tukar Zulkifli, tukar Lut, tukar Ismail. Tidak jadi Islam. Tu Nabi kita. Kenapa kita tak berasa hebat? Rasa hebat pada mulut saja, tak terasa rasa nak ikut. Kerana apa? Masalah dalam mak dia bagi. Nampak? Nabi tak larang kita nak kerja, nak cari duit, nak berniaga, nak jadi kontraktor, tak ada masalah. Tapi sekarang bila perintah Rasulullah bercanggah, tak nakut, berlawan dengan perintah-perintah manusia, kita ikut kataan manusia. Di mana kita sebagai umat Nabi? Dan apa guna kita buat Maulidur Rasul sampai berair mulut air liur kembur tu baik padang selawat, pegang spanduk tu jangan 2 jam tak duduk pegang spanduk. Tapi dia juga hak lawan Rasulullah. Orang kata ni perintah Nabi. Oh, moi Nabi tak mau. Padahal zaman ni zaman bila? Zaman dulu, zaman Nabi. Kita zaman moden. Dia jawab gitu. Nampak? Sedangkan pemimpin yang paling besar Rasulullah. Tengok cerita rahim Nabi. Tahu apa Nabi? Dia panggil tahu apa? Tahun gajah. Tambah lipa mula. Tahun gajah. Tengok pada tahun tu saja macam-macam dah faedah atau tazkirah yang boleh diambil. Kenapa dipanggil tahun gajah Nabi lahir? Sebab pada zaman itulah, pada tahun itulah, raja hebat namanya Raja Abraham diberitahu oleh pengikut-pengikut dia, ramai sangat orang di Mekah, orang buat haji di nu. Nabi belum lahir lagi. Ramainya orang duduk di Mekah, orang dak mari dekat kita di Hasyam ni, di selatan Yaman. Nampak dak mari kat kita. Macam mana orang di ramai Mekah? Kerana di Mekah ada Baitillah. Di sana ada Hajar Aswad. Daripada zaman Nabi Ibrahim AS, orang duduk pergi bertumpu kota Mekah. Maka katanya menteri-menteri dia, kita nak buat lagu mana supaya orang mari ke Yaman, tak pergi Mekah. Dia buat pasar malam besar, orang tak pergi juga. Dia buat pampel siap ngebuang musim, orang tak pergi juga. Orang pergi Mekah juga. Lah ada seorang diberi idea, kita pergi takluk kota Mekah, kita campur Kaabah tu, ambil Hajar Aswad, letak di Yaman. Nanti orang akan mari di Yaman pula. Nampak? Maka dia atur tentera bergajah. Itu cerita dia. Pendek cerita, bila gajah ni sapa keliling daripada Kaabah, nampak? Gajah tak boleh. Pasal apa? Binatang kenal rumah Allah. Faham? Nak ceritanya manusia jahat daripada binatang. Bila dihalal ke Syam, gajah nak berjalan. Hala ke Mesir, gajah nak berjalan. Hala ke India, dia nak berjalan. Tapi bila hala ke Kaabah, gajah duduk, tak mau bangun. Padahal gajah bukan sekolah pondok. Gajah bukan masuk sekolah kebangsaan. Faham tak? Gajah bukan baca kitab di rumah. Dah tahu benda binatang import daripada Afrika. Raja Abraham import daripada Afrika, lalu ke Absyah, naik ferry, pergi ke selatan Semenanjung Arab. Kerana Semenanjung Arab tak ada gajah. Alpin tak ada. Sebab tu tentera musyrikin Mekah yang hebat, dia kata tak apa, tentera Abraham lagi, kita berlawan, kita tengok siapa berani, siapa lebih handal bermain pedang dan tombak. Pasal apa? Musyrikin Mekah pada masa itu memang kerja dia perang. Duduk saja perang. Salah petik buah perang. Duduk saja main perang. Habis kampung. Mana sukanya perang, berani main senjata. Tapi bila tengok gajah tak benar tengok, habis lagi bukit. Habis lagi di bukit. Dalam sirah Ibn Hisham, sirah Ibn Ishaq ke, dalam sirah Ibn Katsir ke, habis lagi ke bukit. Pasal apa? Tak pernah tengok gajah tu di depan mata. Macam kita lah. Bila dengar kabar mereka nak serang, nak takluk Seri Manjung. Habis pendekar-pendekar Seri Manjung ada mari. Nampak Hok Taiping atau Tugu Gayung.
Tanjung Maling pun ada, Silat Hijau. Nah, mari ni misal macam ke poket mutu lah tu. Apa? Tentera Amerika nak takluk Seri Manjung. Nah, masa kumpul kemah ramai-ramai ni waktu pergi tari training. Tiba-tiba mereka waktu pergi kita kebat airplane. Nampak 93 tang. Meriang 1.150 mm hokizer. Sekali tembak 40 orang mampu gerak. Habis tunggu silap. Masuk dalam lokang naik tabokok lagi habis. Dapat apa? Ingat ke lawan tangan dengan tangan. Rupanya kita kebat lagi. Maka pahlawan musyrikin Mekah yang berjanji untuk menjaga Kaabah habis lagi. Kerana terkejut tengok besarnya gajah Afrika. Gajah ni dia banyak. Gajah Malaysia ada, gajah Burma, ada gajah Kongo, gajah Afrika, macam-macam. Gajah yang paling besar, gajah Afrika. Gajah yang paling kecil, gajah Malaysia. Gajah Malaysia kecil kan? Kecil-kecil gajah Malaysia pun kita dengar cerita hak kerja jabat hutang. Nak pergi kecil. Gajah tu kecil situ juga. Bila paling tengok gajah, tak tupik air kecil. Itu gajah Malaysia. Kecil suatu ni. Maka gajah Abraha sebut dalam kitab sirah, dia punya gading saja 12 kaki. Ni gading ni 12 kaki. Ni dari bawah tinggi atas tu gading. Kalau gading 12 kaki, tahu kan gajah 2 kaki. Nak jalan mana sodok tanah. Dah kali gading 12 kaki, gajah dah 18 kaki. Lari habis. Tapi gajah, apa semua binatang pun, mereka ni makhluk Allah. Tidak ada suatu binatang pun yang derhaka kepada Allah. Yang masuk neraka, manusia. Kerana manusia lah yang derhaka kepada Allah. Bila dihadapkan kepada Kaabah, tak boleh bangun, tak boleh berdiri. Maka dipukul dengan besi sampai keluar darah. Akhirnya tinggal gajah. Dan pergi berjalan kaki untuk meruntuhkan Kaabah. Masa inilah tarmihim bihijaratin min sijil. Kata ulama tarikh, gajah terselamat yang hancur lebur adalah tentera Abraha yang menyerang jalan kaki. Kenapa gajah selamat? Sebab gajah taat pada Allah. Ni rumah Allah, tak boleh runtuh. Tapi manusia macam Abraha bodoh daripada gajah. Leni ada pula hak lebih kurang anak beranak Abraha. Jenis runtuh masjid, jenis runtuh surau. Betul tak? Dah bodoh pada gajah. Tengok orang buat masjid, nak buat surau, nak buat pondok, baru buat mari tiang 4 batang. Siapa lalu Land Rover. Buat apa? Ni nak buat pondok ni, nak buat surau. Ada permit ke? Aduh. Permit ni kepala otak tu. Ni rumah Allah. Permit apa? Patut mu tengok orang nak buat masjid, mu tolong bantu. Tak ada pelang, kita tolong buat pelang. Tak ada simen, kita bantu simen. Faham? Sebab bumi ini milik Allah. Hadzal ardu milkun lillah. Ini tanah yang kita pijak dari kutub utara sampai kutub selatan. Semua milik Allah. Adakah tak boleh nak buat rumah Allah? Tapi manusia Tuhan beri kuasa memandai-mandai, berasa bumi ni macam tok dia. Kita nak buat rumah Allah, tak bagi. Dah mau duduk bumi apa? You think this land belong to your grandmother? Mumpah tak? Aku suruh orang putih. Ini masalah, bukan kita ni, bukan cerita politik. Di mana-mana berlaku. Bumi milik Allah, tapi kita nak buat rumah Allah tak boleh. Malu sungguh. Tanah kita nak buat rumah kita tak boleh. Ada tak orang lain boleh milik? Orang lain dia orang miskin sangat. Luar pun kita cari sifat pun lain sebelah. Miskin sangat, duduk pondok buruk dia. Kita kaya ada tanah, pasti kita nak buat rumah dalam tanah kita. Kau miskin ni mari, saya tarik tank. Nak sabar tak? Harta orang lain dia tak izin. Saya tak izin. Tuan tanah tanya, apa? Kita rapi.
Faham tak ni? Kalau orang tak boleh, kita tak boleh buat. Kalau tanah kita baru kita dah boleh, tak izin. Kalau tanah ni, bumi, dunia ni hak ayah kita. Dalam gerang dunia tulis hak ayah kita. Jadi kalau ayah kita mati, dunia ni boleh ke kita, bumi? Baru boleh start cakap. Saya dah pernah buat masjid, runtuh semula. Ni gerang, tengok ni, bumi milik tok aku. Baru mana siapa? Tapi bumi milik siapa? Milik Allah. Udara yang kita seduh milik Allah. Langit milik Allah. Ikan yang kita makan milik Allah. Demu milik dia. Dia mari ngaku. Bila ngaku hak kita orang hak dia, orang panggil bengong. Lalu mesti dia naik untuk sikap buruk pati minum air. Tak ada tokat tanda di kedai gitu. Tokat cabut lama tu. Orang dekat 5% tu beli tahun 72. Lepas tu lalu lah Vium Ferrari. Nampak? 350 Spider 1.9 juta. Dia tengok saya tu. Pinjam tak tahu. Lalu pula kalau Lamborghini Jim daya belum 2.7 juta. Saya tu jahat pandai pinjam. Atau tak pandai. Orang panggil orang jenis ni orang bengong ke apa? Orang sewik. Betul tak? Pasal orang dia kata dia. Mana boleh? Ini bumi ni Allah. Bila tengok orang nak buat masjid, tolong tanya, bincang molek-molek. Okey, nak buat masjid, buat molek-molek. Jangan buat tiang lebih-lebih kurang. Kalau orang tengah semayang, mampukah untuk beriman? Nah, itu betul lah. Tiang ni kita tak boleh buat. Benda kecil sangat, tak boleh. Kita tak benar. Kita tak akan beri permi. Buat tiang molek-molek. Biar tahan. Itu baru betul. Ni tak boleh. Kita tidak benar. Aduh. Mu tak apa. Hari ni manusia bila dia lupa diri. Jadi, tak ingat ke? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan balik untuk dibicarakan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Ada bro. Bini orang kita ni cakap. Tak boleh. Saya cakap bini awak. Kau tu kata saya weird tu ni. Hak kita kan. Nampak? Kita juga dengan hutang. Kalau hutang, kita hutang orang, itu dia halal tak boleh. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Apa dia kan? Kita. JKT. Boleh cerita? Awak ingat dah saya hutang awak itu 20,000. Lama dah, 8 tahun dah. 20,000 saya hutang awak. Ingat apa dah ingatnya, saya tanda dalam buku. Lepas tu boleh cerita nak bayar ni? Dah lah hutang 20,000 saya hutang awak tu, kira halal. Halal mana pula? Dok kan saya hutang awak. Betul dah. Awak hutang saya 20,000. Dah masuk. Hak saya hutang awak tu, saya kira halal lah. Jadi tak gitu. Awak tu bengong. Faham tak? Maka itulah kita kena faham siapa kita. Maka turun Rasul, turun Nabi, turun segala kitab untuk ajar kita siapa kita. Nampak? Nak khabar ke kita, bumi ni hak siapa? Mari Rasul bagi tahu langit ni hak siapa. Jangan kita memandai-mandai. Malaikat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah para nabi dan para rasul. Batulah setiap saat kita ingat Rasulullah, bukan bulan Rabiul Awal. Nampak? Hayat kita, nafas kita, nafas cintakan Rasulullah. Kalau kita sayang pada Rasulullah, sahabat Nabi bila tengok orang panah tu sampai kat Nabi, dia pun tahan belakang dia supaya tak kena Nabi. Dan kita ada kita nak mempertahankan Rasulullah. Nah, kalau kita ada gitu, alhamdulillah kita yang paling mulia. Nampak? Kita tak dengan Nabi tapi sangat cinta pada Rasulullah. Tengah duduk dengan sahabat, Nabi tanya, sahabatku siapakah yang paling mulia? Sahabat dia tanya, sahabat dia jawab, para malaikat Allah. Nabi kata betul lah, mereka memang mulia, tapi yang lebih mulia. Maka jawab sahabat, kamilah para sahabat kamu. Nabi kata, kamu memang mulia sahabat aku, tapi aku nak jawapan yang lain. Akhirnya kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi menjawab, yang paling mulia mereka-mereka yang tak sempat dengan aku. Mereka lahir setelah aku wafat. Mereka hidup zaman akhir.
Mereka tak kenal pun aku, tak sempat pun aku, tak pernah tengok aku, tapi mereka sayang kepada aku. Faham? Mudah-mudahan kita masuk dalam sabda ni. Kita tak dang dengan Nabi, tak dang tengok, mimpi pun tak mimpi juga. Nah, tapi kita sayang pada Allah, bukan sayang dengan mulut, I love you, tapi dengan perbuatan. Orang kata kita bodoh, kita sabar. Orang cela hina kita, kita sabar. Tapi orang hina Rasulullah, no way man. Kalau biar musim 3 kali, tak apa sama sok, melipat masuk dalam longkang. Itu tanda cinta pada Rasulullah. Faham tak? Ni tak orang kata ke Nabi ada benda buat dia. Bila kata ke kita, sisi lengah. Ke salah ke mama? Sisi lengah. Nampak? Kita bukan pembela nafsu kita pembela Rasulullah. Batulah ulama-ulama buat kita, ribuan kita tentang sejarah Nabi. Kita dah wajib baca ribuan kita, cukup sekadar kita dengar sedikit sudah memadai, iaitu kita teruskan perjuangan Rasulullah untuk membela agama Allah. Mana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masalahnya orang ngajar di surga fardu ain, dia wajib mari, tak mari tak. Macam mana? Kalau belajar universiti Allah tinggal kampung, belajar kolej tinggal mak ayah. Berapa tahun ni? Mak ditanya, berapa tahun mak ngaji kolej? 2 tahun mak. Lama tinggal mak. Mana agaknya mak biarlah. 2 tahun tinggal mak. Gaya baru balik. Nak sanggup. Pasal diploma. Habis diploma mak, kita boleh sambung pula. Nak ijazah, degree. Boleh di mana? Universiti Utara Malaysia. Tepi ladang tebu. Nampak hari-hari makan tebu. Nampak 4 tahun dapat degree. Pak saudara mati tak datang balik semayang-mayang. Anak saudara lemah hari tak datang tengok. Pasal apa? Tengah exam, cari ilmu dunia. Habis tu boleh sambung pula master 2 tahun. Di mana? Australia. Ngaji Australia. Sekampung dia tak lapangan terbang. Sekampung. Dah mana dia kira dalam kampung tu dengan dia Australia. Kau paling jauh di Universiti Melaya. Tiba-tiba anak kampung tu seorang anak dari dia di Australia. Catang bak tu. Mak dia hantar minggu depan. Adik mak kita mengaji Australia. Mak tak kira, kita duduk sebelah saya bapak. Sekampung pergi daripada Lokstang terus naik bas ke KLIA. Nak atau anak saudara dapat mengaji di Australia. Nah, balik dapat master, badminton master. Tapi tanya syarat sah istinja tak tahu. Sama bodoh dengan grup naik gunung. Tanya kita orang bila gunung beza dengan kita orang ma'al gunung, tak berhenti nak jawab. Belajar universiti pun sama bodoh dengan nak itik sekati bawah umur. Balik daripada England, balik daripada San Francisco, balik daripada South Carolina, balik daripada apa benda ni, Perancis ngaji, Universiti Moscow, tak berhenti baca Quran. Nah, sama bodoh dengan kambing. Inilah hakikat manusia. Tak salah belajar ilmu dunia, belajarlah. Walaupun sampai ke universiti planet Mars, tak ada masalah. Agama tak larang. Tapi orang ngajar ni, Tok Guru mari ajar agama, fardu ain, fiqh, tafsir, hadis, akidah, tak dengar, tak faham. Sampai hukum taharah pun tak reti. Apa guna mengaji ini? Faham? Sebab tu kalau kita sampai taraf profesor yang paling tinggi sekalipun, kalau tidak tahu ilmu tauhid, maka dia lebih bodoh daripada juara lembu bodoh dalam tandingan lembu paling bodoh di dalam dunia. Faham? Surah. Sebab tak ada tauhid, tempatnya neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam api neraka. Adakah cerdik masuk neraka? Tak cerdik. Lembu kalau kita heret masuk dalam api, lembu masuk? Tak masuk. Tak jangan esok heret lembu.
Lembu main jalan stop. Lembu tu bilang. Mari ya, mari tegik-tegik kita buat unggun api, suruh lembu tu masuk. Lembu tu masuk tak? Masuk. Api lembu daripada Mongolia sampai ke Afrika tak akan masuk. Tegik kambing pula. Ambil kambing. Tak kira kambing mana pun. Suruh kambing masuk dalam api. Tak suruh. Kambing bukan odok. Kenapa? Kambing kata, ingat aku odok. Tapi manusia masuk dalam api. Jadi siapa masuk semayang, dia tak semayang. Pasal apa? Meeting punya pasal. Nega punya pasal. Main bola punya pasal. Maka jelas dalam hadis, jelas dalam Quran, siapa tinggal satu solat akan dibakar dalam api neraka. Maka kambing tak akan masuk dalam api, lembu tak masuk dalam api. Maka orang yang tak semayang lebih bodoh daripada lembu. Betul tak? Selur kan? Betul tak? Tak. Kata betul, takut. Nah, ini masalah. Dalam-dalam tak semayang pun orang dah tu. Itu masalahnya kita akhir zaman. Maka di mana saja Rasulullah dah yang terbaik. Kita boleh minat tu, boleh minat ni, boleh minat tu. Bukan kita salah. Tapi ingat, contoh terbaik Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bukan guna, bukan main-main. Bagi diri kamu kalau nak jadi contoh terbaik dalam segenap segi, luar dan dalam, zahir dan batin, percakapan, hati, warak, takwa, nega, munakahat, dalam bab kekeluargaan, dengan budak-budak, cara bersahabat, dalam peperangan, terbaik Rasulullah. Liman kana yarjullah, tapi bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah saja. Wal yaumal akhir, dan orang yang mengharapkan akan pertemuan dengan Allah di hari akhirat nanti. Jadi natijahnya dari khulasah daripada Maulidur Rasul yang kita tak akan dapat kupas untuk sepanjang hayat umur kita, kerana tiap-tiap sekali kita kupas kisah Maulidur Rasul, semakin banyak hikmah yang kita dapat. Memadai dah pada malam ini kita cinta Rasulullah bukan saja dengan mulut, tapi tunjukkan dah dengan bukti. Kita beri hadiah macam kita suka hadiah ke kawan kita, awet kita, kekasih kita. Begitulah kita hadiahkan pada Rasulullah, iaitu harta dan nyawa kita untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita ada masa 1 jam lagi untuk menjawab soalan. Boleh? Hujan apa? Hujan? Ya. Kalau hujan kita nak lari. Baik, sekarang sebelum kita menjawab soalan, saya mewakili pihak Persabit melancarkan kutipan derma untuk tabung MTD kawasan Lumut. Jadi semua petugas diminta bergerak sekarang. Pakat-pakat derma pula. Tak wajib, sunat saja derma. Orang tak derma tak berdosa pun, tapi dapat nama keteku pahit. Jangan balik. Dengar kutip derma balik. Kutip dia kata, yang belakang-belakang jangan buat tidur gitu.
Beri dulu. Kita ada 1 jam lagi untuk mendengar soalan-soalan yang telah dikemukakan. Ketik. Kita rehat sekejap 10 minit. Orang-orang jual tu ketik tu.